Hai, Assalamualaikum, anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Pada pagi ini seperti biasa kami akan bersama anda selama 1 jam ataupun mungkin lebih sikit pagi ini. Hari ini saya Pak Syarif dan hari ini saya bersama teman pengacara saya. Saya Helena Pahlavi. Apa khabar anda semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dan hari ini saya nak kongsikan, pagi tadi saya dengar kat radio ada satu peribahasa yang sebenarnya pertama kali saya dengar. Dia kata kalau pandai menggulai, badar pun boleh jadi ikan tenggiri. Maknanya kalau kita pakar dalam satu perkara itu, benda yang remeh pun akan jadi hebat. Ataupun perkara yang susah pun sebenarnya menjadi mudah lah kan. Betul. Kalau benda itu sudah pun menjadi kepakaran seseorang. Baik, seperti biasa kita akan kongsikan bersama anda hari ini pengisian yang amat menarik. Betul. Salah satunya adalah kepentingan untuk kita menderma darah kerana kalau kita semua tahu orang kata bank darah negara ini semakin berkurangan. Jadi kita juga meminta anda di luar sana kalau ada kelapangan ataupun mungkin yang tak pernah lagi menderma darah sebelum ini, untuk ramai-ramai kita menderma darahkan. Ini merupakan satu benda yang penting yang kita boleh bantu orang di luar sana. Tapi kita akan bawakan tetamu ke studio nanti untuk kita bincangkan berkenaan pentingnya menderma darah itu dan juga topik yang seterusnya berkenaan dengan manuskrip Melayu. Betul, semuanya sebentar saja lagi. Namun hari ini juga 29 Februari 2024, hari Khamis, merupakan hari pertama untuk Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 yang akan berlangsung sehingga hari Sabtu ini di Putrajaya Convention Centre, PICC. Baik, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Kita akan teruskan dengan rancangan kita pada pagi ini. Di awal rancangan tadi kita dah ceritakan sedikit tentang isu-isu yang berkenaan dengan pendermaan darah. Betul. Dan betapa pentingnya sebenarnya untuk kita semua menderma darah ini untuk kebaikan semualah dan rakyat dalam negara. Dan juga sebenarnya ada beberapa golongan-golongan penting yang sangat-sangat memerlukan darah yang diderma daripada kita semua. Bukan sahaja pesakit yang menjalani pembedahan, tetapi juga ibu-ibu yang bersalin. Ada beberapa lagi golongan yang mungkin kita boleh suruh tetamu kita perjelaskan sebentar lagi. Jadi bersama kita pada pagi ini Dr. Nur Hasfizah Muhammad Ali merupakan pakar perubatan transfusi dari Pusat Darah Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini, Doktor. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih kepada Helena, Fasha dan Bernama atas jemputan pada pagi ini ya. Baik, Doktor, sebelum kita berbicara dengan lebih lanjut tentang pendermaan darah ini, apa sebenarnya isu dan cabaran pendermaan darah di Malaysia? Okey. Kita punya perkhidmatan perubatan transfusi di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM adalah bertanggungjawab untuk memastikan bekalan darah di seluruh Malaysia adalah sentiasa selamat, mencukupi pada sepanjang masa. Okey, secara puratanya satu Malaysia memerlukan dalam 2,000 ke 3,000 beg darah pada setiap hari untuk kegunaan pesakit dalam anggaran 1,000 pesakit yang memerlukan darah di hospital. Okey, untuk Pusat Darah Negara sahaja PDN, kami memerlukan 500 ke 700 beg darah pada satu hari untuk pembekalan darah ke hospital di sekitar Lembah Kelang. Jadi cabaran kami adalah untuk memastikan bekalan darah ini sentiasa mencukupi bagi perawatan pesakit di hospital lah. Okey, kita nak tanya pula bagaimana dengan situasi sekarang ni bekalan darah di pusat negara. Dan kalau kita tahu kadang-kadang ada jenis-jenis darah yang lebih memerlukan berbanding dengan jenis darah yang lain. Okey, secara amnya lah ya, di PDN kami memerlukan tadi sehari ya, dalam satu bulan perlukan dalam 15 ke 17,000 beg darah untuk pembekalan darah ke hospital, lebih 80 hospital di Lembah Kelang yang merangkumi hospital kerajaan dan juga hospital swasta. Okey. So namun begitu, di situasi sekarang bekalan darah untuk basically semua kumpulan darah adalah pada tahap sederhana, terutamanya kumpulan darah A dan O. Jadinya jika aktiviti pendermaan tidak diteruskan atau ditingkatkan, kita jangkakan mungkin bekalan darah ini mungkin akan mengalami kekangan lah. Jadi oleh itu saya memang menyarankan kepada rakyat Malaysia untuk tampil menderma darah supaya pembekalan darah ini sentiasa berada di tahap optimum. Di
pihak PDN juga menjalankan pelbagai aktiviti derma darah di hospital dan juga di Lembah Kelang lah. Baik, doktor, siapa sebenarnya yang boleh menderma darah? Okey, sebenarnya semua boleh derma darah lah, tapi dia ada kriteria-kriteria dia. Okey, yang basic kriterianya ialah seseorang yang berumur 17 tahun tapi dengan keizinan ibu bapa atau penjaga sehingga 60 tahun dengan berat badan lebih 45 kilogram lah. Okey, dan tidak mempunyai penyakit kronik yang serius. Okey, jadinya untuk persediaan pendermaan darah lah ya. Contohnya Puan Fasha nak derma darah hari Ahad ni. Okey, hari Sabtu tu kalau boleh tidur lebih 5 jam dan minum air banyak, dan pada hari Ahad pastikan badan sihat, tak ada batuk, sesema, sakit kepala, minum air secukupnya, makan makanan berat seperti nasi ataupun mi tu, dan derma darah dalam masa tempoh 4 jam selepas makanan tu. Dan pada hari tu tersebut pakai pakaian bersesuaian supaya senang untuk akses pendermaan darah di sini lah. Okay, yang paling penting sekali masa nak derma darah kena bawa identity card untuk warga negara bawa IC lah kad pengenalan diri, dan kepada bukan warga negara bawa pasport. Okey, so selepas berjaya menderma darah, wajib untuk rehat di katil, dan wajib makan makanan yang disediakan oleh kami lah di tempat pendermaan darah supaya ada pemantauan di situ. Dan selepas derma darah, elakkan untuk melakukan aktiviti lasak ataupun aktiviti berat ataupun angkat barang berat ya, menggunakan tangan yang baru derma darah. Ini untuk mengelakkan kesan sampingan seperti lebam, bengkak, sakit pada tangan tu. Dan jika penderma rasa pening atau pitam selepas derma darah, dinasihatkan untuk duduk atau baring dan minum banyak air sehingga pulih. Jika pening tu berterusan, dinasihatkan untuk pergi ke klinik atau hospital yang berdekatan lah. Okey, selalunya kalau seseorang tu pergi untuk menderma darah, berapa banyak jumlah darah yang akan diambil dari satu orang penderma tu? Okey, dia bergantung kepada berat badan penderma tu. Dia ada dua jenis pendermaan darah utuh ni, iaitu pendermaan yang 350 mil dengan 450 mil lah. Okey, kalau penderma tu beratnya lebih 55 kilo, kami boleh ambil kepada 450 mil lah. Penderma darah yang baru, kami sarankan untuk ambil yang beg darah 350 mil, dan penderma darah yang dah biasa berkala dan sentiasa menderma darah setiap 3 bulan, kita boleh ambil 450 mil. Tapi dia masih lagi perlu mengikut kriteria pendermaan jugalah. Okey, dan seperti yang doktor katakan, setiap 3 bulan kita boleh menderma darah. Baik, doktor, bulan hadapan adalah bulan Ramadan. Bagaimana pula dengan pendermaan darah di bulan Ramadan ini? Okey, bagi untuk yang penderma darah yang beragama Islam lah ya. Okey, kami sarankan untuk menderma darah pada waktu malam, iaitu selepas berbuka puasa. Okey, dan kepada penderma darah yang kekal ataupun berkala dan pernah menderma darah sewaktu-waktu berpuasa, boleh derma darah selepas sahur lah, tapi dengan syarat sahur yang pukul 5 pagi tu. So derma darah sebelum pukul 9 pagi. Tapi ini kepada yang pernah derma darah dan tak ada kesan sampingan. Jadi kepada penderma darah yang beragama Islam yang baru nak cuba derma darah ataupun pernah derma darah dulu-dulu nak try derma darah lagi sekali, disarankan untuk derma darah pada waktu malam, iaitu selepas berbuka puasa. Okey. Maknanya PDN buka sampai malam ke? Betul. PDN akan buka panjangkan operasi masanya sehingga pukul 9 malam. Jadi saya sarankan yang beragama Islam tu datang boleh berbuka puasa di PDN, dan seterusnya terus menderma darah lah. Terdapat juga kempen derma darah pada waktu malam di bulan puasa, di lokasi terpilih seperti di masjid-masjid dan di kompleks beli belah lah. Okey, cakap pasal kompleks beli belah ni, difahamkan pusat pendermaan darah, ada beberapa pusat pendermaan darah yang statik. Mungkin doktor boleh nak kongsi dengan penonton kami. Okey, pusat pendermaan darah statik di sekitar Lembah Kelang lah ya, yang di bawah penyediaan PDN, Pusat Darah Negara. Selain di Jalan Tun Razak yang berdekatan dengan sini, Pusat Darah Negara, kami juga berada di Mid Valley Mega Mall, yang bersebelahan dengan kedai Daiso di atas, dan juga di Pusat Beli Belah Wan Utama
dan juga di IOICT Mall Putrajaya. Yang ni baru. Tapi di basement boleh layari kami punya laman web di mana lokasi yang tepat lah. Di IOICT. Ini memudahkanlah bagi anda di luar sana yang mungkin nak mungkin pertama kali nak mendarah lepas buka puasa, boleh terus ke pusat penerimaan darah statik di pusat-pusat membeli belah yang telah disebutkan oleh doktor tadi. Baik, doktor, takut. Saya rasa takut itu adalah satu stigma untuk penerimaan darah dan pastinya ia realiti bagi sesetengah masyarakat. Adakah apa sebenarnya orang kata mitos ataupun tentang penerimaan darah ini? Satu, orang akan cakap takut. Satu lagi, jarum besar, mesti nak keluarkan darah tu jarum mesti besar. Satu lagi, nurse ni garang kot. Satu lagi, lamanya nak derma darah ni. So apa yang boleh kita perbaiki tanggapan masyarakat ini tentang perkara-perkara itu yang saya sebutkan? Jadi yang takut jarum tu dulu ya. Okey, kalau sesiapa yang takut jarum ataupun takut darah yang ni, kami nasihatkan untuk tidak lihat pada jarum tu dan tidak lihat kepada darah tu. Okey, kuatkan semangat. Bagi tahu kepada petugas kesihatan yang saya ni takut jarum. Jadi pemerhatian akan lebih kepada penerima ni supaya tiada kesan sampingan beginilah seperti pitam ataupun pening-pening. Jika berlaku kesan-kesan samping ni, bagi tahu kepada petugas yang berada di sekitar itulah. Okey. Tapi prosedur yang lama pula bagaimana? Okey, satu prosedur dalam proses penerimaan keseluruhannya lah, dia mengambil masa dalam setengah jam. Dalam 5 minit ke 10 minit untuk mengisi borang. Kemudian kaunseling, saringan. Kita akan adakan saringan tahap hemoglobin, tekanan darah dan juga nadi semasa sebelum penerimaan darah. Sama hemoglobin, price hemoglobin 12.5 ke atas untuk wanita dan 13.5 gram per desiliter untuk lelaki baru layak untuk derma darah. So selepas saringan kita akan kaunseling bersama doktor yang bertugas, yang menjawab soalan tadi dia akan tengok satu persatu dan kemudian baru pergi ke pendermaan. Dan pendermaan itself dia berdurasi dalam 10 minit. Selepas berjaya derma darah, kena rehat di katil selama 10 minit lagi dan makan di tempat kempen derma darah tu, makan makanan yang kami sediakan. Jadi keseluruhan durasi dalam 30 minit lah. Baik doktor, selain daripada makanan percuma di tempat pendermaan itu, apa sebenarnya lagi kelebihan derma darah ini? Kelebihan derma darah tu adalah kepada penderma darah sendiri boleh rasa lah ya. Terutamanya penderma darah yang derma darah secara berkala dan berterusan. Setiap kali pendermaan darah dikeluarkan so sel darah merah baru akan dihasilkan dan secara tidak langsung dia akan menjadikan badan lebih cerdas dan cergas dan lebih produktif ya. Itu satu. Dan saringan sebelum pendermaan, secara tidak langsung penderma boleh tahu tahap kesihatan dia adalah sebahagian daripada pemeriksaan juga. Dan pendermaan darah ni boleh meningkatkan kesihatan jantung, kardiovaskular, sebab dia membakar kalori sebanyak 500 ke 600 kalori. Dan boleh kurus macam ni doktor? Tapi kena buat sejak 3 bulan. Saya rasa tak boleh kurus lah, tapi dia mengurangkan kalori tu boleh lah. Dia membakar kalori tu. Baik. So bila pendermaan darah ni ialah satu pengorbanan murni. Kita derma darah kepada pesakit yang kita tidak tahu siapa, tanpa mengira kaum, bangsa ataupun agama. So jadi yang ni akan memupuk semangat tolong-menolong, bantu-membantu di kalangan penderma darah sendirilah. Satu lagi doktor, itulah awal tadi kita ada sebut, selalunya orang bila kita cakap pasal penderma darah ni, orang akan dalam fikiran akan terbayang darah tu akan digunakan sewaktu pembedahan lah kan, kalau ada berlaku pendarahan dan sebagainya. Mungkin doktor boleh terangkan antara golongan-golongan penerima yang digunakan untuk darah yang telah pun diderma ni. Darah dia ada banyak komponen darah merah, platelet, plasma. Jadi semua darah ni akan diberi kepada pesakit yang berindikasi yang memerlukan pemindahan darah. Contohnya pesakit yang mengalami pendarahan selepas alami kemalangan, yang ini di Jabatan Kecemasan, pesakit yang
mengalami pendarahan semasa operation yang major, ataupun ibu-ibu yang mengalami komplikasi pendarahan semasa melahirkan anak. Terdapat juga golongan yang setiap bulan memerlukan darah, iaitu pesakit thalassemia. Yang ni dia memerlukan darah setiap bulan. Jadi penerimaan darah setiap 3 bulan ni amat digalakkan, iaitu kita panggil penerimaan darah secara berkala dan berterusan. Itu yang kami mahukan. Baik doktor, kita tahu menderma darah ini memupuk sifat yang murni, tolong menolong dan sebagainya, tapi lumrah manusia lah kena ada ganjaran fizikal. Saya tahu ada ganjaran untuk penderma darah yang mungkin mempunyai dah 10 kali, 15 kali. Tetapi ada perubahan dalam sistem ganjaran itu sendiri. Mungkin doktor boleh kongsikan ganjaran itu dan perubahan dia. Okey. Secara tepatnya kami masih lagi dalam kami ada keistimewaan tu. Dia dilampirkan di bahagian belakang buku penderma darah yang warna merah kami dalam proses untuk penambahbaikan juga. Tetapi keistimewaan mendapat rawatan perubatan di hospital kerajaan sahaja dan juga ward apa semua tu, tapi dia berkaitan dan bergantung kepada polisi hospital dan juga kekerapan pendermaan itu sendiri. Itu bergantung kepada ia bergantung kepada polisi hospital jugalah. Baik. Itu sedikit sebanyak maklumat yang boleh kami sampaikan tentang pendermaan darah ini. Dan apa lagi yang kita boleh tanya tentang mungkin di akhir ni doktor boleh sedikit pesanan untuk penonton kita di luar sana untuk menggalakkan orang ramai datang menderma darah. Okey, saya mengambil peluang ini untuk mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk menjalankan tanggungjawab sosial anda dengan tampil menderma darah di Pusat Darah Negara, Pusat Kutipan Darah di seluruh Malaysia dan juga kempen derma darah. Ini adalah untuk memastikan bekalan darah di hospital dan perawatan pesakit adalah optimum dan mencukupi. Baik. Sila derma darah ya. Baik, terima kasih doktor atas perkongsian tentang penerimaan darah dan bulan hadapan bulan Ramadan, bulan yang kalau kita buat baik banyak ganjaran. So apa kata anda turut serta pergi ke Pusat Darah Negara derma darah selepas berbuka puasa kerana lanjutan pukul 9, dan sebelum itu makan banyak makanan yang tinggi dengan iron, daging, bayam, kerang, sayur-sayur, brokoli juga sebenarnya. Okey, kita nak berhenti berehat untuk seketika dan akan kembali selepas ini dengan topik kita yang seterusnya. Apa khabar Malaysia? Masih lagi menemani anda, bersama-sama lagi nak menyampaikan ilmu dan pengetahuan kepada anda, dan kali ini kita akan berbicara tentang akal budi Melayu dalam manuskrip Melayu. Dan untuk itu, tanpa membuang masa, jom kita perkenalkan tetamu, iaitu Timbalan Pengerusi Perdiman Pertubuhan Penyelidikan Manuskrip Melayu, Dr. Muhammad Hasanuddin bin Muhammad Yusof. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami. Dan di awal ini kita nak tanya jugalah apa yang boleh kita faham tentang manuskrip Melayu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak bernama kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Manuskrip Melayu ini adalah penulisan hasil karya ilmuwan-ilmuwan ilmuwan-ilmuwan zaman dulu yang mereka telah menulis dalam bahasa Melayu dalam pelbagai bidang. Maknanya mereka telah menumpahkan ilmu pengetahuannya ke dalam bentuk penulisan dalam pelbagai bidang, sama ada bidang agama, bidang sejarah, bidang sains, perubatan dan sebagainya. Itu dia manuskrip Melayu. Okey, mungkin tak ramai yang tahulah tentang wujudnya pelbagai manuskrip-manuskrip Melayu ni. Jadi macam mana bermulanya idea ni, pertubuhan penyelidikan manuskrip Melayu ni sendiri? Siapa antara orang kata founder pertubuhan, dan macam mana dapat orang kata inilah untuk datang bersama-sama untuk mengkaji manuskrip-manuskrip Melayu ni? Asalnya kami ni seramai lebih kurang 10 orang lah. Kami ni memang peminat manuskrip, sama-sama minat kan, dari pelbagai
latar belakang lah. Yang pengerusi Ustaz Nasir Sobri ni dia perubatan, dia sedang belajar dalam perubatan. Kemudian saya timbalan, kemudian ada lagi guru-guru agama juga terlibat juga, yang kami ni sama-sama minat dengan manuskrip. Jadi kami melihat ni sangat banyak manuskrip yang masih belum kita bongkarkan. Jadi kami ambil inisiatif ini bersama-sama, kita meneroka. Kalau manuskrip itu ada di tempat-tempat yang memang sudah diiktiraf atau terjaga, seperti di perpustakaan negara atau di mana-mana tempat lah yang memang orang sudah tahulah, kita akan berusaha untuk keluarkan ilmunya. Banyak manuskrip ni banyak tersimpan perpustakaan negara Malaysia, perpustakaan negara Indonesia, di luar negara saya dah pergi sampai ke British Library di London. Manuskrip banyak, tetapi sayangnya masih banyak lagi yang tidak dikeluarkan, ilmu tu tidak dikeluarkan. Itu maksudnya kalau dalam isi kandungan dalam manuskrip itu lah. Kalau itu yang kita sudah tahulah. Yang kita belum tahu ni kami jejak ke rumah-rumah. Saya sudah pergi ke selatan Filipina, saya pergi ke selatan Myanmar, saya pergi selatan Thailand, yang mana banyak dulu ulama-ulama yang telah menulis dalam bahasa Melayu. Ke Indonesia, hampir 70% daripada Indonesia ni saya sudah jejak lah. Ada penulisan yang saya buat berkaitan dengan manuskrip Melayu itu. Jadi kami tak ambil dan kami tidak beli. Kami biarlah mereka simpan, tapi kami ambil, kita scan. Kita minta izin untuk scan, kemudian kita berusaha untuk keluarkan apa ilmu dalamnya. Yang ni yang sangat menarik, yang kita akan tahu banyak rahsia-rahsia tersembunyi. Ini sangat menarik. So apa manuskrip contoh yang doktor dah bawa ni? Ini manuskrip apa ilmu yang kita dapat? Ini yang paling baru. Rasanya dalam tak kurang daripada tempoh sebulan, dalam 2 minggu lepas saya bersama dengan pasukan Perdiman ni kami ke Lingga. Antara manuskrip yang kami jumpa ini adalah tentang ubat sopak. Inilah ubat sopak. Pertama, jintan hitam dengan cuka. Banyak lagi lah. Ini kitab perubatan. Maknanya kita nak gambarkan sini, orang Melayu dulu sudah tahu macam mana nak merawat penyakit sopak itu. Saya tak bawa yang inilah, yang ni saya cuma print lah. Ini juga tentang sains. Ini bagaimana membentuk warna. Manuskrip ni macam mana nak buat warna hitam, macam mana orang dulu nak buat warna merah, macam mana orang dulu nak buat warna biru, ada dalam manuskrip. Itu lihat macam mana tu doktor nak hasilkan warna merah? Dia kata jika hendak mencelup merah, ambillah nira nyor. Ada lagi lah, panjang lah disebut tu. Okey, faham. Yang ini cara-caranya. Okey, baik. Jika hendak mencelup hitam, ambil air nior, kemudian dimasukkan besi, disepuhkan di dalam air nior itu. Itu antara cara-cara dia. Dan yang terakhir tu pula. Yang terakhirnya tentang keris. Keris? Ini bagaimana cara-cara membuat keris, apa amalan-amalan tukang keris membuat keris. Banyak sangat ilmu dia. Ada ilmu tentang mengukur bumi, ada kami jumpa. Macam-macam tapi, sangat menarik. Macam doktor sebutkan tadi, manuskrip-manuskrip yang telah dijumpai ini tak akan dibeli daripada mereka, tak akan ambil semua. Kenapa tak nak orang kata kumpulkan semua, dan mungkin satu hari nanti adakan satu galeri di mana semua manuskrip-manuskrip ini boleh terkumpul dan orang ramai boleh tengok dan boleh baca sendiri mungkin. Yang pertamanya, saya melihatlah, bukan semualah pengalaman-pengalaman sebelum ini, sebenarnya nilai manuskrip sangat tinggi. Kalau kita tawarkan kepada pemilik itu dengan harga yang murah, saya rasa kita telah mengeksploitasi pemilik itu. Biarlah mereka simpan, kalau mereka tahu, dan kita terangkan nilai dia. Jangan simpan betul-betul. Kita kalau begitu jumpa, simpan, jangan dijual, jangan apa. Kalau mereka nak tak berminat melupuskan, kami nasihatkan serahkan kepada pihak-pihak yang seperti pusat negara lah, akib negara lah, yang ni lah. Kecuali kalau dia betul-betul tak nak lah. Dia betul-betul tak nak, memang dia tak nak, dia jual, barulah kami ambil. Kalau kami nak pujuk so jual, tidak. Itu bukan. Sebab manuskrip ni sangat berharga, yang mana dan selalunya pun mereka tak nak. Selalunya mereka yang simpan ni dia pun tak nak jual. Tapi kalaulah ada yang nak jual tu,
kita menasihatkan dia kalau boleh jangan jual lah, sebab ini yang sangat mahal kan. Kalau kita nak beli dengan harga tinggi, kita tak sanggup, sebab kami ini memang persendirian kan. Betul. Kalau kita nak beli dengan harga murah, kita rasa macam dah menanya dia. Nilai dia tinggi. Yang itu yang kita tak nak tu. Kita cuma nak ambil ilmu dia saja. Jadi kami ada alat untuk scan lah, kita tangkap gambar tu. Daripada situlah kita yang inilah antara contoh yang telah saya hasilkan. Ini manuskrip daripada Perpustakaan Negara Malaysia dan Perpustakaan Indonesia. Dan kebanyakan manuskrip Melayu ni semua umurnya berapa? Anggaran umur dalam berapa tahun? Pelbagai tahun. Daripada yang awal, daripada yang abad ke yang paling tua lah. Kalau ikutkan yang saya pernah tengok, yang paling tua, kalau ikutkan daripada abad ke 16 pun banyak. 16, abad ke 17 dan pelbagai tahun lah. Dan doktor, dan semua abad ada. Dan dalam buku ini juga saya nampak banyak daripada Belanda. Sebenarnya kenapa Belanda dan negara-negara lain seperti Britain, Jerman, malah di Vatikan juga dikatakan ada memiliki manuskrip Melayu ni? Memang betul lah, di Belanda sebenarnya paling banyak, di Leiden. Kemudian disusuli oleh di England. Sebab apa? Sebabnya dia dulu, Belanda ni dia menjajah sebahagian besar, kita panggil alam Melayu lah. Sekarang ni Indonesia lah. Dia jajahannya luas sampai ke timur jauh, sampai ke Nusa Tenggara, sampai ke Kepulauan Maluku. Di sana saya sudah sampai ke Maluku tu, banyak manuskrip. Manuskrip pun saya jumpa di sana sangat banyak. Jadi penjajah ini dulu dia pun sama je, dia mengeksploitasi orang-orang tempatan. Mereka mengambil, ada dengan cara merampas, ada cara memperdayakan, ada juga dia ambil dengan cara terhormat, ada juga. Jadi mereka telah menyedari bahawa ini adalah kepintaran lokal, orang kata kepintaran tempatan yang mereka telah menyedari, yang mereka merasakan bermanfaat untuk perkembangan ilmu. Jadi mereka ambil. Dengan sebab itu banyak sangat dalam penyelidikan yang telah dilakukan lah setakat ini, tak ada tak mungkin penemuan yang sebenarnya dalam manuskrip Melayu lama tu dah lama dah ditemui, tapi ada persamaan dengan mungkin sains moden sebenarnya, dan sebenarnya menunjukkan ketamadunan Melayu tu sendiri dah memang hebat daripada dulu lagi. Kalau kita tengok, banyaklah dalam perubatan lah, sebagai contoh ini kan, ilmu merawat demam, merawat batuk dan sebagainya tu sudah ada. Kemudian ilmu keris ni, dia ilmu menempa besi itu. Dalam manuskrip disebut bahawa ada pelbagai jenis besi. Maknanya orang Melayu dulu sudah pandai menilai jenis-jenis besi kantan lah, besi malik lah, besi kursani. Banyak macam-macam jenis besi. Mereka sudah mampu untuk menggabungkan besi-besi itu, dan mereka tahu kalau besi ini dicampurkan besi ini, bagaimana kualiti yang terhasil. Kalau ni campur dengan ni, bagaimana pula yang baik untuk menyerap air, yang kurang baik menyerap air. Yang tahan ni semua ada ni, ilmu-ilmu yang sudah ada daripada zaman dulu. Maknanya banyaklah kepakaran orang Melayu sebenarnya yang telah pun diambil daripada orang-orang luar. Ya, banyak. Baik, Doktor, sebenarnya kita nak tahu juga apa perancangan Perdiman ini untuk tahun-tahun mendatang dalam orang kata mengangkat darjat manuskrip Melayu ini. Inilah dia, kami akan sentiasa bergerak untuk mengkaji, untuk menjejak manuskrip yang ada. Kita akan sentiasa pergi ke mana sahaja, ke rumah-rumah, ke institusi yang ada manuskrip, yang berada di rumah. Kami cuba selamatkan dengan cara menasihati pemilik lah, supaya jaga dan sebagainya. Dan kami ambil ilmunya. Kalau yang dah ada di institusi yang daripada pemerintah, daripada kerajaan ni, kami cuma ambil ilmunya saja, sebab kita tahu dia dah terjaga. Sebagai contoh,
Saya pernah diundang oleh NGO Filipina, Selatan Filipina. Okey. Pada tahun, kalau tak saya 2016 atau 2017 lah. Ketika, sebab Selatan Filipina ni dulu selalu berlaku perang. Ada sekali perang dengan Abu Sayyaf lah sebagainya. Ada sekali perang ni. Mereka sana merasa bimbang dengan keadaan manuskrip. Takut dia terhapus dengan sebab yalah, kalau perang ni orang lari, terbakar dan sebagainya, hilang, jadi usaha untuk selamatkan tu. Sebab apa mereka panggil saya, rupanya di sana banyak ulama-ulama di Selatan Filipina ni, mereka dulu menuntut ilmu di Patani, di Aceh, di Kelantan. Kalau di Mekah pun mereka menuntut dengan ulama-ulama di Melayu. Jadi banyak manuskrip yang ditulis dalam bahasa Melayu. Baik, okey. Di Selatan Filipina. Walaupun zaman sekarang ni, generasi sekarang ni yang dah tak ada, kurang lah yang boleh berbahasa Melayu ni, susah nak jumpa. Tapi kitab di zaman-zaman dulu, nenek moyang mereka dulu banyak berbahasa Melayu. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Hasanuddin bin Muhammad Yusof atas perkongsian dan usaha yang dilakukan dalam menaikkan darjat manuskrip Melayu ini. Terima kasih sekali lagi, dan itu sahaja yang dapat kita kongsikan untuk sesi kali ini, dan diharapkan kepada anda semua juga segala perkongsian kami ini dapat memberi inspirasi dan solusi kepada kehidupan anda. Saya Lina Pahlavi. Seperti biasa, jaga diri, jaga kesihatan semua. Sampai Syahim. Assalamualaikum. Bye. Senyum segar di pagi hari.